Sebalik pada cerita tentang general tadi tuan-tuan. Benar ke UMNO ni tak ada general? Kan? Benar ke UMNO ni tak ada general, kita kata? Sebenarnya Barisan Nasional ni tak ada general. Salah juga. Bagi saya general itu masih ada. General itu masih ada, tapi general itu diganti general baru. Sebab general lama dia sama ada sudah direhatkan, Noh Omar, Syahidan Kasim, Anwar Musa, ataupun telah itu direhatkan daripada parti lah. Atau KJ umpamanya, ataupun telah direhatkan dalam keadaan lepas ni dia tak akan bertanding lagi. Nazri Aziz, Hishamuddin Tun Hussein On, ini nama-nama yang tak akan naik lagi lepas ni. Tetapi dalam masa yang sama, UMNO kena reform. UMNO kena reform. Reform dengan arti kata, sekarang ini UMNO kena cari leader baru yang boleh ikut apa yang Zahid punya plan. Berjaya atau tak berjaya itu cerita lain. Dan sangatlah bukanlah tidak wajar, sangatlah bodoh sebenarnya, if I may to use that word lah kan. Sangatlah bodoh Sanusi untuk berkata demikian. Dia ada dua je, sama ada dia memang bodoh strategi ataupun dia terlalu takut sampai dia terpaksa mengatakan BN tak ada general. Dia tahu hakikat dia selepas ini, dalam keadaan yang ada sekarang ini, agak sukar untuk PAS nak bergerak sekiranya bersatu jadi bebanan, dia terpaksa heret. Dia terpaksa heret bersatu jadi bebanan. Kerana apa? Bersatu sudah tak ada dana untuk nak bergerak sekarang ini. Bersatu dah tak ada dana untuk nak bergerak sekarang ini, sehingga dia nak menjadi bebanan kepada PAS. Bebanan kepada PAS. Sebab itu bila isu tentang tukar kerajaan, itu contoh paling mudah. Isu tentang tukar kerajaan, kalau kita tengok, even Saifuddin Abdullah, pengkhianat ni, Saifuddin Abdullah, dia kata tanya PM, dengan mana isu tukar kerajaan? Saifuddin kata, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Saifuddin Abdullah meminta soal berkaitan desas-desus pertukaran kerajaan persekutuan, ditanya terus kepada Perdana Menteri. Ini kerana katanya perkara itu dibangkitkan oleh Presiden PKR, selain bualan dalam kalangan rakyat sejak akhir-akhir ini. Dari mana kita dapat dengar cerita berkenaan dengan ada angka atau ada langkah-langkah tertentu ni? Setahu saya kita dengar ini daripada dua sumber. Yang pertama, Perdana Menteri yang disebut, dan yang kedua, kalau dia pergi mana-mana pun rakyat sebut soalan ni. Jadi itulah komen saya. Kena tanya Perdana Menteri dari mana dia dengar dan kenapa rakyat bercakap tentang soal ini. Saya kata itu menunjukkan daripada sini, even PN sendiri tak orang kata apa, tak berasa confident sebenarnya kerajaan ni nak berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada segi gerakan ini nampak sangat bersatu, sama ada dia tak tahu atau dia buat-buat tak tahu. Sama ada dia tak tahu atau dia buat tak tahu. Dan ketiga, kenapa rakyat bertanya? Kenapa rakyat nak bertanya tentang benda ini? Sebab benda ini yang kamu buat. Benda ini yang kamu, Saifuddin Abdullah ni adalah antara pengkhianat PKR Lompat yang kamu buat sebelum ini. Jadi kalau kamu pernah buat sebelum ini, mengkhianati kawan kamu sendiri, kalau kawan kamu boleh khianat, apatah lagi lawan kamu? Bukan benda yang pelik sekalipun. Kalau sekiranya ada benda nak dikhianat lah. Kalau. Since dia kata dia pun sendiri pun tak tahu, menunjukkan bahawa, itu saya kata, tidak ada kesepakatan di kalangan mereka sebenarnya. Dan kenapa saya kata bersatu ini menjadi beban? Beban sangat kes Muhyiddin Yassin hari ini. Mahkamah Muhyiddin Yassin mohon kes dipindah ke Mahkamah Tinggi. Okey. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memohon supaya kes menggunakan kedudukan untuk suapan berjumlah 232.5 juta bagi bersatu dan menerima wang hasil daripada aktiviti haram dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Peguam Roslan Dahlan yang mewakili Muhyiddin berkata, permohonan itu difailkan 27 April lepas. Antaranya alasan melibatkan persoalan undang-undang yang kompleks, membabitkan perlembagaan persekutuan. Oleh itu, ia perlu dipindahkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi, katanya. Menerusi affidavit sokongannya, Muhyiddin berkata Mahkamah Session tidak mempunyai bidang kuasa untuk menentukan atau memutuskan perkara-perkara yang melibatkan perlembagaan persekutuan dan hanya Mahkamah Atasan iaitu Mahkamah Tinggi, Mahkamah Dewan Persekutuan saja mempunyai kepakaran untuk memutuskan perkara sedemikian. Adalah lebih wajar bagi prosiding itu didengar dan dibicarakan di hadapan Mahkamah Tinggi yang mempunyai pengalaman yang luas. Berhubung permohonan Presiden untuk membatalkan 4 pertuduhan menggunakan kedudukan sopan, Rosli berkata timbalan pendaftar Nur Hafsini Mustafa menetapkan 12 Jun untuk pengurusan kes selanjutnya. Pada 18 April lepas, Muhyiddin Yassin memfailkan notis usul bagi memohon agar dia dilepas dan dibebaskan daripada 4 pertuduhan
yang padanya yang dikenakan padanya pada 10 Mac yang lalu. Menerusi affidavit sokongan difailkan bersama notis usul itu, dia mendakwa keempat-empat pertuduhan adalah cacat dan tidak sah di sisi undang-undang. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ketika itu didakwa telah menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah 232.5 juta ringgit daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equity, Neptus Sdn Bhd dan Mamfor Sdn Bhd serta Azman Yusof bagi parti tersebut. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya di antara 1 Mac 2020 sehingga Ogos 2021. Muhyiddin turut berdepan 2 pertuduhan menerima hasil daripada aktiviti haram berjumlah 195 juta daripada Bukhari Equity yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB milik Bersatu. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di CIMB Bank Cawangan Menara KL, Jalan Stesen di Kuala Lumpur antara 2021 Februari dan Julai 2021 serta 8 Februari dan Julai 2022. Beliau juga didakwa di Mahkamah Seksyen pada 13 Mac atas satu pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah 5 juta ringgit dan kes itu dipindah ke Mahkamah Seksyen untuk dibicarakan bersama. Baik, kenapa beliau minta supaya kes itu ditukar kepada Mahkamah Tinggi? Pertama, kita kena tahu bahawa Muhyiddin Yassin telah memohon supaya kes itu digugurkan. Kan hari tu kecoh pembangkang kan. Tengok Zahid Hamidi minta kes dia digugurkan. Saya kata lepas ini Muhyiddin Yassin pun akan minta kes itu digugurkan. Itu normal. Itu dipanggil representasi. Siapa yang biasa dengan perbicaraan, dia tahulah benda itu memang akan berlaku. Lulus tak lulus tu cerita lain, mohon dulu. Kan? Saya sendiri pun mohon supaya kes saya digugurkan. Itu normal. Itu representasi nama dia. Itu yang pertama. Kemudian dia kata bahawa perkara ini melibatkan perlembagaan. Now I fail to see kenapa di mana yang dikatakan melibatkan perlembagaan. Tetapi itu mungkin defend lah yang nak digunakan oleh peguam bela. Tak apalah, itu hak dia. So dia nak minta supaya ditukarkan daripada Mahkamah Seksyen kepada Mahkamah Tinggi. So untuk pelajaran kita tuan-tuan dan puan-puan, kita di Malaysia ni kita ada Mahkamah Magistrate, kita ada Mahkamah Seksyen, kita ada Mahkamah Tinggi, kita ada Mahkamah Rayuan dan kita ada Mahkamah Persekutuan. So, apa beza Mahkamah Tinggi, Mahkamah Seksyen, Mahkamah Magistrate? Dia bergantung kepada jenis kes, berapa hukuman, penjara dan sebagainya. Kalau kes itu melibatkan mati contohnya, melibatkan hukuman mati atau penjara lebih dari certain jumlah atau denda lebih dari certain jumlah, ataupun kalau civil case melebihi dari jumlah tertentu, dia akan pergi ke Mahkamah Tinggi. Bawah jumlah, dia akan pergi ke Mahkamah Seksyen dan juga Mahkamah Magistrate. Dia bergantung. Mahkamah Magistrate ni paling rendah lah. Itu mahkamah yang paling rendah. Dia lagi mahkamah rendah daripada situ. Tapi yang tu tak ada cerita lah kan. So dalam hal ini, dia nak pindahkan sebab dia sekarang ni dibicarakan di Mahkamah Seksyen. So dia minta supaya dibawa kepada Mahkamah Tinggi. Now, adakah lebih besar chances dia kalau dia nak menang di Mahkamah Tinggi? Sebenarnya agak lebih sukar. Kerana Mahkamah Tinggi hakimnya lebih berpengalaman. Untuk nak jadi hakim Mahkamah Tinggi, kena ada pengalaman. Kan? Daripada Seksyen, Magistrate ni biasanya budak-budak baru grad ataupun baru ada pengalaman sikit, bukanlah baru grad, dia ada pengalaman few years sudah akan jadi hakim Mahkamah Magistrate. Lepas pengalaman dia naik kepada Seksyen, lepas tu naik lagi kepada Mahkamah Tinggi. Nah, dah tua sikit Mahkamah Rayuan, bila dia nak pencen Mahkamah Persekutuan, melainkan dia very excellent lah, dia akan pergi Mahkamah Persekutuan. So bila melibatkan perlembagaan, normally itu yang berlaku lah kita kata. Okay? So kalau dia nak minta, ya. Tapi adakah dia akan jadi complicated? Tak juga sebenarnya. Bagi saya benda ni straightforward. Dia macam kes 1MDB je, duit masuk dalam akaun. Macam kes SRC, duit masuk dalam akaun. So saya tak nampak komplikasi, tetapi dia nak delay. This is delay tactic lah. Okay.